Saya haraplah, saya harap kita boleh habiskan. Jadi kita mulakan kita punya pembelajaran hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, kita akan belajar bab 2, asas nombor. Okey, jadi positif pagi ni ialah buat tanpa tapi, lakukan tanpa nanti. Jadi apa-apa yang kita buat, kita cuba usahalah buat yang terbaik. Kalau misalnya saya mengajar awak ni, saya harap awak respon. Saya nak sangat setiap orang respon lah, berapa orang yang kat dalam ni, tolong respon. Berikan kerjasama. Kalau saya ada salah, saya ada tersilap cakap ke apa, ada nombor yang saya sebut salah, tolong maklumkan kerana saya tak perasan. Saya hari tu pun ada tersilap sebut dia patutnya 21 kali X tu saya tulis sebut 2. Jadi saya harap awak kalau mana-mana saya salah ni tolong bantu betulkan jangan diam-diam je. Sebab saya pun boleh buat kesilapan juga Okey, boleh tak? Boleh cikgu. Okey, Boleh. kita mula dengan bismillah. Kita lihat untuk bab asas nombor ni, antara perkongsian dia dekat muka surat 32 dan 33 ialah dia kata Malaysia menjadi tumpuan utama bagi pelbagai perkembangan teknologi yang mampu mengubah gaya hidup rakyat pada abad ke-21. Perkembangan dalam teknologi membolehkan rakyat Malaysia menikmati kadar muat turun yang pantas. Teknologi hologram dalam bidang pendidikan, perubatan, perindustrian, pembuatan kereta, suar pandu dan sebagainya. Masyarakat yang berkemahiran dalam teknologi maklumat dan telekomunikasi perlu mahir dengan asas nombor yang menjadi tunjang kepada segala teknologi. Okey, jadi kenapa dikait dengan asas nombor? Jadi kita lihat bahasa hadbab, dia kata asas nombor ialah kunci untuk segala pengiraan dalam kehidupan harian. Antara bidang yang boleh diceburi ialah sains komputer dan bidang-bidang lain yang menggunakan teknologi maklumat sebagai asas penyelidikan dan pembangunan, research and development, seperti bioteknologi, teknologi reka bentuk aero angkasa, farmasi dan sebagainya. Okey, biasanya program-program apa-apa yang dalam komputer tu dia gunakan asas nombor. Jadi kita belajar asas nombor ni, kita tahulah sebenarnya apa yang ada dalam sistem komputer, perkomputeran, apa sahajalah yang berkaitan dengan komputer ataupun digit-digit yang dalam sistem. Okey, bahasan silam kita lihat siapa itu Brahmagupta yang hidup pada tahun 598 Masihi hingga 668 Masihi, seorang ahli astronomi yang berasal dari negeri Rajasthan di barat Laut India. Beliau telah memperkenalkan digit sifar kepada sistem nombor yang menjadi asas kepada segala asas nombor yang digunakan pada masa dahulu dan kini. Okey, maknanya sebelum ni tak ada sifar. Yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah agaknya, 7, 8, 9 sampai 9. Lepas tu diwujudkan satu lagi nombor iaitu sifar. Okey, kita lihat bab 2 inilah asas nombor. Bagaimana anda mewakilkan dan menjelaskan nombor dalam pelbagai asas dari segi angka, nilai tempat, nilai digit dan nilai nombor berdasarkan proses pengumpulan. Asas nombor ialah sistem nombor yang merangkumi digit sifar hingga 9. Sistem nombor terdiri daripada pelbagai asas nombor. Asas 10 atau desimal merupakan asas yang digunakan secara meluas dalam kehidupan seharian. Jadi kita hari-hari kita gunakan asas nombor yang kita gunakan ialah asas 10. Asas 10 bermula daripada sifar hingga 9. Kalau awak perhatikan, sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hingga 9. Kemudian kita akan guna semula nombor 1 sifar. Tapi kita panggil sebagai 10. Lepas tu 1 kita panggil sebagai 11. Jadi nombor tu diulang sampailah sejuta ke berapa. Maknanya apa yang kita guna tu ialah nombor desimal atau kita panggil juga sebagai asas 10. Dalam bahasa Inggeris desimal. Dalam bahasa Melayu kita sebut asas 10. Okey. Apa standard pembelajaran? Mewakil dan menjelaskan nombor dalam pelbagai asas dari segi angka, nilai tempat, nilai digit dan nilai nombor berdasarkan proses pengumpulan. Okey, kita lihat apa perbualan di antara dua guru dan pelajar. Tahukah anda asas nombor apakah yang digunakan dalam sains komputer? Okey, asas nombor seperti asas 2, asas 8, asas 10 dan asas 16
antara asas nombor yang digunakan dalam sains komputer. Tapi kita akan belajar semua asas. Kita lihat macam mana nombor itu berdasarkan asas yang kita bagi. Okey. Okey, jadual menunjukkan digit yang digunakan dalam asas 2 hingga asas 10. Okey, asas 2. Asas 2, bila kita sebut asas 10, nombor yang kita gunakan ialah asas 10. Nombor yang kita gunakan ialah asas 10. Okey. Nombor yang kita gunakan ialah asas 10. Ini. Okey, asas 10. Kita sebut sebagai asas 10 dan kita perhatikan nombor asas 10 kita, nombornya adalah ni lah. Asas 10. Okey. Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Kalau kita perhatikan bila asas 10, tak ada nombor yang 10 tu sendiri. Lepas 9, 10 tu adalah 10. Bermakna asas 10 nombor dia kurang daripada 10 angka dia. Jadi asas 9 maksudnya angka dia hanya daripada nombor dia hanya sifar hingga 8. Asas 8 sifar hingga 7. Dia tak akan lebih daripada 8. Okey, bila asas 7 dia akan jadi sifar hingga 6. Asas 6 nombor yang paling tinggi dia maksimum dia ialah 5. Asas 5 maksimum ialah 4. Asas 4 maksimum ialah 3. Asas 3 maksimum ialah 2. Asas 2 ialah 0 dan 1. Boleh tak ada asas 1? Logik tak kalau ada asas 1? Nak tanya awak ni. Tak logik. Sebab kalau asas 1 apa yang boleh nombor dia? Kosong. Sifar saja. Maknanya tak perlu ada lah. Kalau kita buat sifar pun lepas sifar nak apa? Tetap sifar. Jadi tak mungkin wujud asas 1. Jadi yang paling rendah pun kita boleh belajar asas 2. Okey. Kita lihat seterusnya. Beri 2 contoh nombor yang mewakili nombor asas 2 hingga nombor asas 10. Okey, asas nombornya ialah 2, asas 2. Jadi dia bagi kat sini contoh 10 asas 2, dituliskan bawah dia sebagai asas. 1001 asas 2. Okey. Kalau 3, dia boleh 21 asas 3, 1201 asas 3. Boleh tak saya tuliskan asas 3, 1, 3, 7 asas 3? Boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab ada 3. Sebab ada 3 dan 7 lah. Betul tak? Sebab kalau asas 3 nombornya mesti hanya sama ada 2, 1. Kat sini pun 1, 2, sifar 1. Dia tak boleh lebih daripada 3. Dia tak boleh ada 3 pun. Maknanya nombor asas tu sendiri tak ada. Okey. Jadi ini 2, 3. Ini 2, 1, 3. Ini kalau asas 5, 4, 1, 3, 4, 2. Asas 6, 3, 5, 4, 5, 1, 0. 7, 6, 4, asas 7, 4, 6, 3, asas 7. Okey, dan seterusnya ialah kalau 10 pun kita ada 6, 9, asas 10. Tapi kita biasa kalau asas 10 kita tak sebut 6, 9, asas 10. Kita terus sebut 69. Kalau macam ini asas 10 kita akan sebut 2893. Kalau asas 10 tak ada masalah. Tapi kalau asas lain kita tak boleh sebut macam tu. Kita kena sebut setiap huruf. Macam ni contoh asas 5 yang kat sebelah tunjuk 32 asas 5. Dia tak boleh kata 32. Jadi macam ni 7, 8 asas 9. Untuk kes asas 10 sahaja kita boleh baca macam biasa. Sebab itu adalah asas yang biasa kita gunakan hari-hari. Okay, next. Okay, apakah nilai tempat yang terlibat dalam asas 2 hingga nombor asas 10? Boleh nampak tak nombor ni? Boleh? Okay. Apakah nilai tempat yang terlibat dalam asas 2 hingga nombor asas 10? Asas 2 hingga nombor asas 10. Okey, kalau awak perhatikan nilai tempat. Nilai tempat bermaksud untuk asas tersebut. Kalau asas tu asas 2, bermaksud nilai tempat kat sini ialah 2 kuasa kosong. Dia daripada belakang nombor. Contoh kalau saya kata asas 2 tu ialah 101. Asas 2 contohnya. Jadi nilai tempat yang belakang ni
dia adalah sebenarnya 2 asas kosong, asas sifar. Nilai yang pertama. Tempat yang kedua ialah 2 kuasa 1. Tempat yang ketiga ialah 2 kuasa 2. Jadi kedudukan daripada belakang macam kita kalau asas 10 kita kata yang belakang ni sa puluh ratus ribu. Yang ni kita akan panggil sa yang belakang. Lepas tu ni puluh. Kalau yang inilah yang asas 10 kat bawah sekali. Sa puluh ratus ribu, puluh ribu, ratus ribu, juta, puluh juta. Tapi untuk asas yang lain, maknanya apa maksud kalau kita lihat ni sa ni adalah 10 kuasa kosong 1. Yang ini 10 kuasa 1 10. Yang ini 10 kuasa 2 100. Sama juga asas lain. Dia sebenarnya adalah bermula daripada belakang ikut asas. Kalau ini 9 kuasa 1 9. Yang ini 9 kuasa 1 sorry. 9 kuasa sifar 1. 9 kuasa 1, 9. Kemudian 9 kuasa 2, 81 dan seterusnya. Kedudukannya bermula daripada belakang, daripada kanan ke kiri. Boleh tak? Nilai tempat untuk setiap nombor. Boleh? Boleh. Boleh ikut Ada masalah tolong beritahu. Stopkan saya kalau awak ada masalah. Okey, saya lihat contoh 2 pula. Nyatakan nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor di bawah. Okey, saya letak sekali penyelesaian dia. Biasanya saya tak letak tapi saya nak buat kotak apa semua. Nanti lukisan saya lagi tak cantik lah. Jadi kita ambil 6, 2, 3, 1. Asasnya adalah 8. Okey, awak perhatikan nombor dia masukkan dalam kotak untuk dimudahkan lah. 6, 2, 3, 1. Asasnya 8 bermula daripada belakang. 8 kuasa kosong. 8 kuasa 1. 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. Dia letakkan nilai tempat. Maksudnya nilai tempat untuk daripada belakang ke depan. Asas tu. Okey, kalau kita perhatikan yang B ni contoh dia asas 2. Okey, disusunkan masuk 1, 1, 1, 1, 0, 1. Jadi bermula daripada belakang 2 kuasa kosong, nilai tempat yang belakang sekali 2 kuasa 1. Makin ke kiri 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5. Okey, boleh? Itu untuk nilai tempat bagi asas. Okey, bagaimana anda menyatakan nilai digit bagi suatu nombor dalam pelbagai asas? Maksudnya nilai digit dalam suatu nombor ialah pendaraban digit dengan nilai tempat yang mewakili digit tersebut. Alhamdulillah. Okey. Tadi ialah nilai tempat. Ni nilai tempat. Okey, nilai tempat ni maksudnya tempat tu dia bermaksud dia 8 kuasa kosong, dia pada kedudukan 8 kuasa 1, 8 kuasa 2 dengan 8 kuasa 3. Sekarang dia kata nilai digit. Bila nilai digit, maksudnya 8 kuasa kosong ni didarabkan dengan 1 ke atas. 8 kuasa 1 tu darabkan dengan 3. Maksudnya ada 3 yang 8 kuasa 1. 8 kuasa 2 akan darab dengan 2 ke atas. Maksudnya ada 2 yang 8 kuasa 2. Okey, kita lihat Kaedah mendarab digit dengan nilai tempat. Tadi kita nampak nilai tempat. Sekarang kita darabkan dengan digit. Okey? Sekarang kita lihat ini ialah asas 2. 1, 0, 1, 0. Asas 2. Okey, dia ambil nilai digit, dia gariskan, awak perhatikan dia gariskan pada 1. Okey, apa nilai digit pada 1? Jadi kita tengok kedudukan dia pada 2 kuasa 1 nilai tempat dia. Jadi nilai digit tu adalah 2, 1 kali 2 kuasa 1, maka dapat 2. Okey, kita lihat pula yang ini adalah asas 3. Okey, jadi dia gariskan pada 2 dekat sini. Okey, maka dia punya nilai digit. Okey, nilai digit adalah 2 kali dengan 3 kuasa 3. Maka kita dapat jawapannya 54. Okey, kalau dia tunjukkan dalam bentuk blok sebab dia garis pada 1, maka pada 2 kuasa 1 ni, 2 kuasa 1 ni bloknya ada 1. 2 kuasa 1, maknanya ada 2 kat situ. Ada 1 blok. Okey, kalau perhatikan yang pada contoh yang lagi satu ni dia bentukkan dalam blok sama Dia ada 2 untuk 3 kuasa 3.
3 kuasa 3 ni bloknya ada 2. Ada 1, ada 2. Maknanya kalau 3 kuasa 3 tu, 3 kuasa 3 ialah 27. Oleh kerana ada 2 blok 27 tu, maka dia jawapan dia adalah 54. Setakat ni boleh tak? Boleh. Okey. Saya teruskan Baik, cikgu. Tak faham? Tolong tanya. Tolong stopkan saya. Kalau saya salah pun tolong beritahu saya. Okey, kita lihat pula untuk kes asas 5 kat sini, dia gariskan pada nombor 4. Okey, awak perhatikan pada nombor 4 ni, okey, 4 kali 5 kuasa 3 dia dapat 500. Maksudnya dekat sini 5 kuasa 3 ni, okey, 5 kuasa 3 tu, bloknya kalau 5 kuasa 3 tu berapa? 5 kuasa 3, 125 5 kuasa 3. Okey, 5 kuasa 3 ialah 125. Bermaksud ada 4 blok ada 4 blok 125. Jadi 125 kali 4 dapat 500. Ini secara blok. Okey. Yang ini maknanya ada 2 kaedah penyelesaian lah. Yang ini 271 asas 8 dia bulatkan digariskan pada 2. Jadi dia punya kawasan ni ialah 2 kali 8 kuasa 2 dapat 128. Maksudnya pada 8 kuasa 2 ni 8 kali 8 64. Okey, ada dua dia punya blok dia lah. Maka dia dapat 128. Okey, kita next seterusnya. Contoh 3. Nyatakan nilai digit yang bergaris bagi setiap nombor berikut. Okey, awak dah faham? Tadi kita dah tengok beberapa contoh. Maksudnya kita akan buat kotak nombor ni lah. Ini untuk memudahkan. Daripada depan ke belakang kita perhatikan dia berada pada ni lah. Okey. Dia berada pada kedudukan yang keempat, iaitu 9 kuasa 3 kali 5, maka dapat 3643. Okey, begitu juga yang dekat sini, digariskan pada 5, asasnya 6, 6 kuasa, ni kuasa kosong, kuasa 1, kuasa 2. Jadi 6 kuasa 2, kuasa sifar, 6 kuasa 2 darab dengan 5, dapat 180. Okey, next kita lihat. Bagaimana anda menyatakan nilai nombor bagi suatu nombor dalam pelbagai asas? Menyatakan nilai nombor bagi suatu nombor dalam pelbagai asas. Okey, tadi kita buat satu-satu. Sekarang bila dia nak nilai, tadi nilai digit. Maksudnya kita ambil satu sahaja. Sekarang kita nak semua. Kita nak daripada belakang sampai depan. Okey, bermaksud kita dah susun dia 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4. Maka kita kena jumlahkan semua sekali. Okey, saya padam semula. Kita jumlahkan semua sekali, maksudnya daripada depan kita ada 1 kali 2 kuasa 4. Ini 1 kali 2 kuasa 4. Kemudian 1 kali 2 kuasa 3. 1 kali 2 kuasa 3. Yang ni sifar kali 2 kuasa 2. Okey, ini sifar kali 2 kuasa 1. Kemudian yang ini 1 kali 2 kuasa sifar. Maka kita selesaikan. Kita dapat jawapannya 25 asas. Ini salah ni ke? Oh ya, betul-betul. Kita tukar kepada asas 10. Okey, inilah 25 asas 10 nilai dia. Ini semua sekali ni asas, asalnya asas 4. Kita tukar kepada asas 10. Itu kita nak tahu nilai dia dalam asas 10. Okey. Kemudian soalan berikutnya. Ini proses kumpulan yang berikutnya ini tempat penambahan digit menggunakan blok. Ini asas, kalau kita perhatikan ni asas 2 lah. Ini asas 2. Sebab 2 kuasa, ini pun asas 2 juga. Ini tunjuk kaedah pengumpulan blok, benda yang sama juga. Maksudnya kalau misalnya dia kata kat sini blok dia tak ada sebab dia sifar, tak ada blok. Maka dia kosongkan kat sini. Okey, maka kat sini blok dia 1, kalau 2 kuasa kosong ni 1 unit. Kalau 2 kuasa 3 ni maksudnya 2 kali 2 kali 2. Bentuk dia blok dia macam tu. Ada 3, ada 1. Ni ada 1. Kemudian 2 kuasa 4 ni ada 1. Kalau 2 kuasa 4 ni maksudnya 2, apa nak sebut? 2 kuasa 4 tu 2 kuasa 3 ada 1 lagi. Macam sangat tapi dia 1 lah. Kita buat dia dalam bentuk macam ni. Kalau kita perhatikan, kalau kita tengok logik bentuk dia macam tu kenapa? Ni 2 kuasa 3. Betul lah ni 2 kali 2 kali 2. Tapi yang ini 2 kuasa 3. Maksudnya 2 kuasa 2. Betul kita kalikan lagi dengan 2. 2 kuasa 2 kalikan dengan 2.
Maksudnya ada yang 2/3 tu ada satu lagi. Jadi dia jadi macam ni lah, satu blok ni untuk 2/4. 2/3 kali 2. Kalau ini 2/3, maksudnya ada satu blok. Jadi untuk 2/4 ni, dia akan jadi blok, untuk satu blok dia bentuk dia macam ni. Okey. Dia ada double untuk 2/2. Okey, kita lihat seterusnya. Menentukan nilai bagi nombor asas 3. Okey, asas 3 pun sama. Maksudnya macam tadi jugalah. Kita nak tahu nombor, bukan nilai tempat, bukan tempat yang bergaris. Jadi yang pertama 1 kali 3/4 tambah 2 kali 3/3 tambah 0 kali 3/2 tambah 2 kali 3/1 tambah 1 kali 3/0. Ini yang kemudian disenaraikan macam ni lah. Kemudian dapat, kirakan gunakan kereta dan dapat 142 asas 10. Semua penukaran tu kepada asas 10. Okey, kalau bentuk blok dia macam ni lah. Jadi kalau bentuk ini satu blok, satu blok kecil, satu. Yang ini 3/1 ada 3 bermaksudnya ada 2. 3/1. Yang ini kosong, jadi dia hilangkan lah. Maksudnya tak ada apa-apa gambar kat situ. Okey, 3/3 ialah 3 kali 3 kali 3. Okey, 3/3. Ada 2 blok 3/3. Untuk 3/4, macam saya sebut tadi, dia ada 3/4 ni maksudnya ada, kalau perhatikan 3. Kalau 3/3 tu ada 2 blok. Maksudnya 3/4 tu dia akan tambah satu lagi. Jadi ni merangkum ni semua sekali ni adalah 3/4. Okey, ada satu saja. Kalau misalnya kat sini tulis 2, maka dia akan ada lagi satu blok kat sini lah, 2. Okey. Okey, kita lihat C menentukan nilai nombor asas 4. Okey, sama je lah. Konsep dia sama. 3 kali 4/3. Yang ini. 0 kali 4, sifar kali 4/2. Yang ini. 2 kali 4/1. Yang ini. 1 kali 4 sifar. Yang ini. Kemudian setelkan, dapat jawapan. Okey, sama juga. Untuk yang ini ada 3 blok. Yang ini sifar. Yang ini sifar. Okey, yang ini 2. Okey, ni ada 2, ini 1, ini 1. Okey, pengiraan dia sama je. Dia tetap sama, cuma kaedah dia bagi 2 contoh kaedah macam mana. Okey, contoh 4. Tentukan nilai nombor bagi yang berikut. Okey, macam mana kita nak tentukan? Kita lihat asas dia 5. Maka kita susunkan 3, 4, 0. Yang belakang 5 kuasa sifar. 5 kuasa 1, 5 kuasa 2. Kemudian kita darabkan untuk tentukan nilai nombor ni. 3 darab dengan 5 kuasa 2. 4 darab dengan 5 kuasa 1. Sifar darab 5 kuasa sifar. Okey. Kemudian kita jumlahkan, dapat dalam bentuk 95 asas 10. Okey. Untuk asas 7. Setiap nombor dia tunjuk asas 7. 3 darab 7 kuasa 2. Okey, 4 darab 7 kuasa 1. 1 darab 7 kuasa sifar. Kemudian tambahkan, dapat 176 asas 10. Okey, untuk asas 8 pula. Ni asas 8. Okey, sama juga. 1 darab 8 kuasa 3. 5 darab 8 kuasa 2. Sifar darab 8 kuasa 1. 6 darab 8 kuasa sifar. Berdasarkan nombor dia tu. Okey, kemudian jumlahkan, dapat 838 asas 10. Okey, boleh faham tak? Atau saya terlalu laju? Boleh. Boleh? Okey. Cuba saya nak awak berikan tuliskan 3 nombor yang mewakili asas 2 hingga asas 9. Okey, asas 2 dulu. Tulis, bagi saya 3 nombor mewakili asas 2 hingga asas 9. Asas 2, cuba beritahu saya. Apa-apa nombor tak kisah, saya tuliskan. 1 asas 2. 1 asas 2. Okey, 1 baru 1 lagi. Senyap je. Ni tak ada tak main ni. 101 atas 2, asas 2. 101 atas 2. Okey, lagi? 1101 atas asas 2.
1101 asas 2. 1101 asas 2. Okey, asas 3. 1 asas 3. 1 asas 3 lagi. Oh, dia bagi 1 je. Okey, lagi nak selamat ni. Okey, lagi. 210 asas 3. Tak dengar. 210 asas 3. 210 asas 3. Okey, lagi. 112 asas 3. Berapa? 112 asas 3. 112 asas 3. Okey, saya terus asas 5. 4 asas 5. 4 asas 5. Okey, lagi. 432 asas 5. 432 asas 5. Okey, lagi. 134 asas 5. 134 asas 5. Okey, saya nak asas 7. 65 asas 7. 65 asas 7 lagi. 126 asas 7. 126 asas 7. Satu lagi. 35 asas 7. 35 asas 7. Okey. Kemudian saya nak asas 9 last. 188 asas 9. 188 asas 9. Lagi? 805 asas 9. 805 asas 9. Ada lagi? 72 asas 9. 72 asas 9. Okey, terima kasih. Okey. Nombor 2, bulatkan 3 nombor yang bukan mewakili nombor dalam asas 6. Yang mana bukan? Saya nak kena bulatkan mana? 461. 461, 371. 371, 829. 829. Dah. Dah. Okey, terima kasih. Okey, nombor 3. Berdasarkan 4 nombor ini, kenal pasti dan senaraikan semua nombor bersesuaian dengan asas berikut. Okey, asas 5. Mana satu saya boleh masukkan? 234. 2, 3, 4. Tak ada lagi. Asas 7. 6. 3, 3, 6. Ada lagi tak? 2, 3, 4. 2, 3, 4. Okey, asas 8. 6, 7, 3. 6, 7, 3. 3, 3, 6. 3, 3, 6. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Okey, asas 9. 2, 8, 1. 2, 8, 1. 6, 7, 3. 6, 7, 3. 3, 3, 6. 3, 3, 6. 2, 3, 4. 2, 3, 4 maksudnya semua. Okey, bagus. Kita lihat pula yang keempat. Saya tak nak buat semua 4. Kita buat beberapa sahaja. Okey, awak nak pilih yang mana? Nak pilih yang mana? Saya pilihkan H lah. Okey, cuba beritahu H tu macam mana saya nak buat. Nilai tempat yang bergaris. Okey, maksudnya tak ada tempat lain. Macam mana saya nak buat? Saya ambil nombor dia 7, 3, 2, 1. Asasnya ialah 8 kuasa sifar, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. Yang bergarisnya ialah 7. Ni H Okey, bantu saya macam mana nak buat? 7 darab 8 kuasa 3. 7 darab 8 kuasa 3. 8 kuasa berapa? Kuasa 3. Saya dapat berapa? Agak berapa? Cuba bantu saya kira. 7 darab 8 kuasa 3 dapat berapa? 3584. 3584. 3584 dalam asas 10. Apa yang kita buat, kita tukar kepada asas 10. Okey, satu lagi saya nak E. Oh, patah balik pula Saya nak E. 1, 2, 0, sifar. Suka sebut kosong Okey, 3 kuasa sifar, 3 kuasa 1, 3 kuasa 2, 3 kuasa 3. Dia nak pada nombor 2. Okey, jadi berapa saya nak kena buat tu? Bantu saya. 18.
18. Dapat Tiga. jawapan ni. 2 darab 2 darab 3 kuasa 3 2. kuasa 2 sama dengan 18. 18. Dia terus kira kena buat jalan kerja juga Okey, kita lihat nombor 5. Okey, saya pilihkan untuk awak C. Tentukan nilai digit yang berada pada setiap nombor berikut. Okey, kita ada 8, 7, 3, asas 9, 9 kuasa sifar, 9 kuasa 1, 9 kuasa 2 yang digariskannya ialah 3. Maka apa jawapannya? Macam mana saya nak buat? Senyap. Cepat-cepat. Kita nak habiskan hari ni. Hello? Apa saya nak buat ni? Apa jawapan dia? Macam mana cara nak menjawab? Senyaplah. Ada tak orang ni? Ke saya dah terputus? Ada cikgu. Ada. Apa jawapan dia? 3 darab 900. 9 kuasa sifar dapat berapa? 3. 3. Senyap aja dia ni. Okey, J. Saya ambil J. 1, 1, 1, 1, sifar 1. 1, 1, 1 sebaliknya 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5. Ni kawan dia. Betul ni? Okey, garisannya pada yang kat sini. Okey, maka saya dapat apa ni? Ni 2 kuasa 2 ni. Maka saya dapat 1 darab 2 kuasa 2 2 dapat 4. 4. Okey, boleh Boleh. Tentukan nilai nombor berikut dalam asas 10. Cikgu. Nilai, ya apa dia? Yang tadi tu yang dia punya soalan minta nilai digit dengan nilai tempat sama Sama. Oh. Nilai digit maksudnya pada digit ni digaris juga. Kalau kita perhatikan kita digariskan. Cuma ayat dia nilai tempat, yang satu lagi ialah nilai digit. Salah kan? Ya Allah, nasib baik Abi tahu saya. Saya lupa. Nilai tempat tu maksudnya ni. Ni tak perlu, baru. Terima kasih banyak-banyak. Saya terlupa. Maksudnya nilai tempat dia nak cuma macam ni je. Bagus. Ada pun yang perasan saya kesilapan saya. Okey, nilai tempat macam ni je. Betul tak? Betul. Maksudnya nilai tempat pada 7 adalah 8 kuasa 3. Nilai tempat untuk 2 ni adalah 3 kuasa 2. Tu. Okey, tadi nilai digit. Nilai digit barulah kita darabkan. Betul ni? Ni dah maknanya dah terlebih pandai lah ni. Yang 4 ni kita dah terus selesaikan. Dia cuma nak nilai tempat. Terima kasih. Bagus. Ada yang tegur Saya pun tak perasan. Okey, tentukan nilai nombor berikut dalam asas 10. Kita ambil contoh, kita ambil nombor B. Okey, macam mana kita nak tentukan nilai nombor? Maka kalau kat sini saya conteng kat atas, sebenarnya saya lebih suka conteng di atas nombor. Contoh 4, 2, 5, asas 8, maka saya akan buat kat sini atas nombor. Kat sini pun boleh lah. Ni 8 kuasa sifar, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. Sebab dia asas 8. 8 kuasa sifar, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2. Astaghfirullahaladzim. Silap dia selalu. Jadi apa yang perlu buat? Okey, saya dah susun dan saya dah buat untuk awak. Apa yang perlu saya buat sekarang? Kita nak tahu nombor. Tadi nilai digit. Yang awal nilai tempat. Okey, yang ni sekarang kita nak dapatkan nilai nombor. Dia tak ada garis apa-apa. Okey, tolong saya. 4 darab 8 kuasa 2. Okey, 4 darab 8 kuasa 2. Dan kurang. Tambah. 2 darab 8 kuasa 1. Okey, kemudian tambah. 5 darab 8 kuasa sifar. Kuasa sifar. Okey, tolong saya kirakan dapat berapa? Berapa? Tak dengar lah. 256. 256 dalam asas 10.
Okey, satu lagi kita ambil I. 5, 1, 5 asas 6. Jadi asas 6, 6 kuasa sifar, 6 kuasa 1, 6 kuasa 2. Okey, tolong saya sebutkan macam mana nak selesaikan. 5 darab 5 6 darab 6 kuasa 2 Tambah Okey. tambah 1 darab 1 6 darab kuasa 1 6 kuasa 1 tambah 5 5 darab 6 kuasa 6 sifar. kuasa sifar. Awak perasan tak apa yang saya salah cara penulisan saya? Boleh Tak je ada tulis kurungan. macam ni. Tak ada Ya, kurungan. betul. Okey, jadi lebih baik letak kurungan supaya kita tidak confuse. Okey, jadi jawapannya dapat berapa? Berapa? Satu 191. 191 betul? Yang lain buat tak? Dapat yang sama? Dapat 191. 191. Okey, terima kasih. Okey, kemudian kita lihat dekat sini. Tentukan nilai P dan nilai Q. Kita buat ada 3 saja, A, B, C. Okey, kalau perhatikan kat sini, apa agaknya nilai Q dekat sini? 2 kuasa 1. 2 kuasa 1. 2 kuasa 1. Okey, kalau saya keluarkan A ni 1, 1, sifar 1, asas 2, 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Okey, kalau awak lihat kat sini, 2 kuasa 1 kali 2 kuasa sifar ada. 1 kali dia 1 kat depan. Kat sini sifar kali 2 kuasa 1. Kat sini 1. Jadi kalau dekat sini agaknya yang satu lagi apa? 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Ya, Q adalah sama dengan 2 kuasa 2. Okey, kalau yang kat depan ni 1 kali 2 dengan kuasa 3. 2 kuasa 2 kuasa 3. 3. Q sama dengan P sama dengan 2 kuasa 3. sorry. P sama dengan 2 kuasa 3. nak kena tulis P sama dengan 2 kuasa 3 ke? Sebab dia ada 2 kuasa P tu. 3 je. Jadi P sama dengan 3. Okey, kita lihat B pula. Kita ada 3, 7, 5 asas 8. Kita ada 5 kuasa sifar, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2. Okey, kita lihat dekat sini. 5 kali 8 kuasa, asas 8. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya tulis 5? Pandai. Okey, 8 kuasa sifar kali 5. Dah ada kan? Okey, yang kuasa 1 tu apa nombor Q? 7. Okey, Q sama dengan 7. Okey, kemudian yang kat sini 3 kali 8 kuasa P. P Jadi sama P dengan Sama 2. dengan 2. Okey, betul. Pandai. Okey, kita lihat C pula. Kita ada 1, 3, 2, 1 asas 4. 4 kuasa sifar, 4 kuasa 1, 4 kuasa 2, 4 kuasa 3. Okey, kita lihat dekat sini 1 darab 4 kuasa sifar ada. 2 darab 4 kuasa 1 ada. 3 darab 4 kuasa 2 ada. 1 darab 4 P kuasa Q. Apa ya? P, Jadi Q, P apa? P 4. apa? 4. Okey, 4. Jadi Q? 3. Sama dengan 3. 3. Okey, bagus. Okey, dah selesai untuk 7. Kita lihat pula yang berikutnya. Nombor 8. Hitung hasil tambah nilai digit 8 dan nilai digit 3 dalam nombor 1823. Okey, dia nak hasil tambah nilai digit 8 dan nilai digit 3. Kita ada 1 untuk nombor 8 ni.
Kita ada 1, 8, 2, 3 asas 9. Jadi 9 kuasa sifar, 9 kuasa 1, 9 kuasa 2, 9 kuasa 3. Dia nak 8 dan 3. Adik kita kena buat apa? 8 darab 9 kuasa 2. 8 darab 9 kuasa 2. Dalam kurungan tambah 3 darab 9. Kurungan tambah 3 darab 9 kuasa sifar. okey, 3 darab 9 kuasa sifar. Dapat berapa? Berapa? 651. 6, 5, 1 asas 10. Okey, 51. betul? Betul. Okey. Kita lihat nombor 9 pula. Kita nak susun nombor berikut mengikut urutan menaik. Asas 2. Bantu saya macam mana nak dapatkan urutan menaik. Dia mula dengan apa? 110 plus 2. 110 asas 2. Kemudian 111 asas 2. 111 asas 2. 11 sifar 1 asas sifar 2. 1 asas 2. Sifar 1 asas 2 barulah 111 asas 2. Okey, yang B pula. Yang ni A. Okey, yang B pula. Asas 112 asas 4. 112 asas 4. Ya. Betul? 132 asas 4. Okey, lepas tu 231 asas 4. kemudian baru 1123 asas 4. Okey, C 124 asas 5. okey lagi 241 231 asas 5. okey lagi 241 asas 5. okey last sekali 324 asas 5. okey, terima kasih. Okey, lihat nombor 10 pula. Susun nombor berikut mengikut urutan menurun. Ni turun pula dia nak. A 1111 sifar 1 kuasa 2. Asas 2. ya ke? Betul ke? Asas 2. Kalau Asas kita 2. lihat dekat sini asas 2 ada 81 asas 9. 81 asas 9. Okey. Kemudian 1 2 1 1 asas 4. 1 betul ke? Macam mana awak rasa betul ke ataupun awak agak-agak je? Agak. Awak agak-agak. Sebenarnya apa yang perlu dibuat ialah awak kena tukar satu-satu. Sekejap Kita ambil 11101 asas 2. Awak kena buat 2 kuasa kosong. Saya terus buat nilai boleh tak? Saya Boleh. terus buat nilai. Maksudnya 2 kuasa kosong 1. 2 kuasa 1 2. 2 kuasa 2 4. 2 kuasa 3 8. 2 kuasa 4 16. 2 kuasa 5 32, betul? Betul. Okey. Jadi saya buat kat sini yang ada 1 ni darab dengan 1 darab 1 darab 1 darab 1 ni. Maksudnya yang ini darab kosong tak adalah nilai. So 32 campur 16 campur 8 campur 4 campur 1. Maka nilai dia adalah berapa? 63. 63. Ya. 63. Okey, 63. Okey, ini dalam asas 10. Jadi bolehlah saya bandingkan kalau ini 1, 2, 1, 3 asas 4 ni 4 kuasa 1 ialah 4 kuasa sifar ialah 1, 4 kuasa 1 ialah 4, 4 kuasa 2 ialah 4 kali 4 kuasa 2 bagi 4 16. 4 kuasa 3 16 kali 4 64. Maka kat sini dia akan dapat 64 tambah 16 kali 2 ialah 32 tambah 4 kali 1 ialah 4 tambah 3 kali 1 ialah 3. Dapat berapa semua? 64 tambah 32 103. 103.
Betul? Betul. Okey. Kemudian dekat sini ni asas 10. Okey, yang 81 pula. Asas 9. Okey, maka ini adalah 9 kuasa sifar, 9 kuasa 1. Maka saya ada kat sini ialah 1 kali 1, 1. Ini 1. Saya ambil kat paling depan lah. Sorry. 8 kali dengan 9, 8 kali 9 berapa? 72, betul? Betul. 72 tambah 1, maka saya dapat 73. 73. Jadi mana satu nombor yang paling besar? 103. 103. Okey, 103 betul. Tapi kita ikut susunan dia lah. Iaitu nombor besar dia yang ikut ni. Maksudnya 1, 2, 1, 3, asas 4. Diikuti dengan 8, 1, asas 9. Dan kemudian baru 1, 1, 1, 1, sifar 1, asas 2. Boleh? Boleh. Maksudnya prosesnya awak kena tukar dahulu dia dalam asas 10. Kemudian awak susun nombor tu semula ikut daripada besar ke kecil. Okey, saya buat untuk A sahaja Okey, Dah tak muat dah. Okey, saya buat nombor 11. Hitung beza nilai digit 5 antara nombor 1576 asas 8 dengan 125 asas 7. Okey, dia nak digit 5. Dia nak digit 5. Okey, kita lihat untuk yang nombor 11. 1576 asas 8. Ini 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, ni 8 kuasa 3. Okey, jadi untuk digit 5 dia adalah 5 kali 8 kuasa 3. Okey, satu lagi. 125 asas 7. 5. Jadi berapa ni? Terus keluarkan. 5 kali 7 kuasa 1. Kuasa 1 ke kuasa sifar? Kuasa sifar. Kuasa sifar. Okey, kirakan saya 5 kali 8 kuasa 3 berapa? 2560. 2560. 2560. 25 sifar. 6 sifar. Betul. 2560 asas 10. Okey, 5 darab 7 kuasa sifar ni adalah 5. 5. Okey, jadi beza dia 256 sifar. Asas sifar lah. Tolak asas 10. Tolak dengan 5 dapat berapa? 2555. 2555. Betul? Betul. Okey, settle. Kita lihat seterusnya. Bagaimanakah anda menukar nombor daripada satu asas kepada asas yang lain menggunakan pelbagai kaedah? Kita nak tukar, contoh kita nak tukar asas 2 kepada asas 9. Kita nak tukar asas 9 kepada asas 2. Okey, itu macam setiap asas berbeza. Tapi kalau kita nak tukarkan asas contoh satu nombor boleh ditukar kepada asas lain dengan menggunakan pelbagai kaedah, iaitu kaedah penggunaan nilai tempat dan kaedah pembahagian. Penggunaan kaedah nilai tempat dan satu lagi ialah kaedah pembahagian. Proses ini melibatkan nombor asas 10 kepada asas lain. Suatu asas kepada asas 10 dan seterusnya kepada asas lain. Maknanya kalau satu asas tu kita nak tukar, kita kena tukar dulu kepada asas 10, barulah kita boleh tukar kepada asas lain. Kemudian boleh juga nombor asas 2 terus kepada asas 8. Hanya asas 2 dengan asas 8 sahaja boleh tukar terus, yang lain tak boleh. Atau asas 8 kepada asas 2 balik semula. Okey, nanti kita akan tengok. Bagaimanakah anda menukar nombor dalam asas 10 kepada asas lain? Okey, macam mana nak tukar? Nombor asas 10 boleh ditukar kepada asas lain dengan membahagikan nombornya menggunakan nilai tempat. Kita bahagi menggunakan nilai tempat atau nilai asas yang dikendaki. Kita bagi nilai tempat atau satu lagi kaedah kita bahagikan dengan nilai asas yang dikendaki. Nombor 58 asas 10 boleh ditukar kepada asas 2 dengan membahagi 58 menggunakan nilai tempat asas 2 atau membahagi 58 dengan 2. Okey, kita baru terangkan macam mana, kita tengok. Okey, kita tengok contoh ni. Contoh dia bagi bukan 52 dia bagi nombor lain.
Okey, Sungai Rajang ialah sungai terpanjang di Malaysia iaitu 563 km. Tukar 563 asas 10 kepada asas 5. Okey, macam mana nak tukar kepada asas 5? Kita lihat nilai tempat. Nilai tempat pada asas 5. Kalau kita perhatikan pada asas 5, dia adalah 5 kuasa sifar, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2, 5 kuasa 3, 5 kuasa 4. Okey, nilai tempat. Yang paling belakang ialah 5 kuasa sifar. Yang di depan 5 kuasa 1 iaitu 5. 5 kuasa 2, 25. 5 kuasa 3, 125. 5 kuasa 4, 625. Okey, kita perhatikan 563 ni terlalu besar. Dia tak lebih daripada, dalam 625 tu tak ada 563. Maksudnya tak cukup untuk 625 untuk satu. Jadi 563 ni kalau kita lihat lebih besar daripada 125, maka kita bahagikan. Okey, yang ini awak boleh lihat contoh ni, saya padam ni sebab saya nak tunjukkan jalan kerja dia. Okey, dalam muka surat sekejap. Ni muka surat 41 kalau awak tengok. Okey, 563 ni kita bahagikan nilai untuk tempat tu 125, nilai tempat 125. Maka kita akan dapat 4 dekat situ. Dia dah bagi contoh. 125 kali 4 ialah 500. Baki dia ialah 63. Okey, nilai 4 ni maknanya 125 tu ada dalam 563 tu ada 4 125. Yang ni lah 4. Ada 4. Okey, kat sini kosong ni tak ada, tak boleh, dia tak boleh masuk. Okey, baki 63 tu kita boleh masuk lagi ke 25, kita boleh bahagikan. Maknanya dekat sini ada 2, 25. 2 iaitu 50, ada baki 13. 13 ni kita bawa ke sebelah. Dalam 13 tu ada 2 5. Okey, iaitu 10, baki dia 3. Ada 2 5. Okey, ini tadi ada 2 50. Okey, kemudian baki 3 ni kita bawa ke sebelah. Bermaksud ada 3, setiap satu tu ada 3 lah bagi dengan 1. 3 bagi apa? Yang ini bahagi dengan tadi 25 yang ini bahagi 5. Yang ini bagi 1 tentu dah 3 maka dapat 3. Maka kita dapatlah jawapannya 4, 2, 2, 3 asas 5. Daripada asas 10 tukar kepada asas 5, guna kaedah macam ni lah. Okey, kalau kita guna kaedah pembahagian tempat. Tadi dikatakan ada kaedah pertama ialah gunakan dia sebut tadi nilai tempat, menggunakan nilai tempat. Yang first nilai tempat. Lagi satu nilai asas atau nilai asas yang dikendaki, memberikan nombor dengan menggunakan nilai tempat atau membahagi nombor dengan nilai asas yang dikendaki. Okey. Jadi nilai asas nombor 563, nilai asasnya ialah 5. Kita bahagikan dengan 5. 563 bahagi 5, kita dapat 112. Apa kali, sekejap kat sini. Apa kali 5 kali apa? 112. 5 kali apa? 5 kali apa bahagi 5? 5 kali apa sebab 563 bahagi 2. Macam ni, awak ambil kalkulator. 563 bahagi 5. Okey. Awak dapat berapa? Cuba awak guna kalkulator. 563 bahagi 5 dapat berapa? 112. Okey. Awak dapat 112. Kita ambil nombor bulat dia yang perpuluhan 6 kat belakang kita abaikan. Okey, dapat 112. 112 baki dia, kalau kita lihat berapa baki 112. Macam mana kita nak dapat baki, kita tolakkan 112.6, kita tolak 12. 112.6, kita dah ambil 112. Kita tolakkan dengan 112 yang kita dah ambil. Tolak 112. Maka kita dapat 0.6. Betul tak tadi? Betul. Kalau dalam awak punya jawapan kat situ awak dapat 3/5. Betul tak? Awak dapat? Awak dapat berapa? Betul, 3/5. Awak dapat 3/5. Okey, kita nak dapat apa baki dia? 3/5 tu, 3 ke atas tu. Kalau 3 ke atas tu adalah sebagai baki.
Ataupun kalau misalnya kata, kenapa, macam mana dapat 3? Awak darabkan 5 darab 112, 5 darab 112, awak akan dapat 560. Maksudnya baki 560 tu baki dia 3. Boleh faham tak? Faham. Okey, 112 bahagi 5. Guna kalkulator. 112 bahagi 5. Dapat berapa? 22 bagi 4. 22.4. Jadi dekat sini kita akan tulis 22. Okey. Jadi baki 22 tu kita tolak yang 22.4, kita tolak 22 yang kita ambil. Kita dah ambil 22, baki dia adalah 2/5. Betul tak? Betul. Betul. Maksudnya baki dekat sini adalah 2 lah. Kenapa 2/5 tu kita ambil 2? Sebab yang atas tu adalah baki dia. Atas tu baki dia lah. Okey, kemudian kita bahagi lagi dengan 5. 5 kali berapa? 22. Dekat dengan dia 4. Betul tak? Betul. Okey, baki 5 kali 4 ialah 20. Jadi bakinya ialah 2. Okey, kita habiskan sampai sifar. Bahagikan. Ada tak 4? 5 kali berapa 4? Sifar kan? 5 kali sifar, sifar. Jadi baki dia 4. Ada 4. Kita baca daripada bawah ke atas. Jawapannya ialah 4, 2, 2, 3 asas 5. Inilah jawapannya. Mana senang? Kaedah pertama atau kaedah kedua? Kaedah kedua. Yang kedua. Kedua. Okey, kita lihat contoh berikutnya. Kita lihat lagi contoh. Okey, 5, 6, 3 kepada asas 8. Okey, tadi asas benda yang sama yang 5, 6, 3. Okey, tadi asas ni benda asas 8. Jadi asas 8 ni 8 kuasa sifar, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3, 8 kuasa 4 ikut tempat dia. Okey, kalau kita perhatikan 4096 ni besar. Tak ada pun berapa banyak yang 563 asas 10 adalah 4096. Tak ada. Jadi ini sifar lah. 512. Kalau kita lihat 512 tu mesti ada 1 lah sebab dia lebih besar 563. Jadi 563 bahagi dengan 8. Bagi dengan 8. Sorry, bagi dengan 512. Masya Allah, kenapa saya nak bagi dengan 8? Duk fikir yang pembahagian yang kedua tadi. Okey, bagi dengan 512 adalah 1. 512. Tolakkan dapat 1, 5. Baki dia 51. Maka kat sini dapat 1. 51 kita bawa ke sebelah. Tak boleh sebab 51 lebih kecil daripada 64. Maknanya tak ada, tak boleh berapa dapat 51 tu nak jadi 64, tak boleh. Kita bawa ke sebelah. 51 bahagi dengan 8. 51 bahagi 8. 8 kali berapa yang dekat dengan 51? 6. 6. 6 kali 8, 48. Betul? Betul. Okey, baki dia? 3. 3. Okey, so dekat sini 6. Okey, baki dia 3 bawa kat sini. Teruslah 3. Tu yang dapat 1063. Asas 8. Okey, kaedah yang biasa yang macam ni. Okey, kita terus bahagikan dengan 8. 5, 6, 3 bahagi 8. Okey, gunakan kalkulator. 5, 6, 3 bahagi 8 sama dengan 70. Baki dia berapa? Okey, tolak 70 jawapan tadi. Maka kita dapat 3/8 baki 3. Bahagi lagi 8. 70 bahagi 8 berapa? 8.75. Okey, 8.75. 8 baki saya tolak dengan 8 yang jawapan saya tu. Saya dapat 3/4. Saya sepatutnya per 8. Kalau kita nak dapatkan baki dia tu berapa, dia per 8. Jadi atas kita kena darabkan dengan 2, bawah pun kena darab dengan 2 sebab saya dapat jawapan 3/4. Maka baki dia 6 dekat sini. Konsep untuk baki tu, bawah dia mesti per 8. Okey, kemudian saya bahagi lagi dengan 8. 8 kali 1, 8 baki sifar. Saya nak sampai sifar kat sini. 8 kali sifar baki 1.
Maka jawapan mesti daripada bawah ke atas dapatlah 1063 asas 8. Boleh tak? Boleh. Okay, next kita lihat bagaimana anda menukar nombor dalam satu asas tertentu kepada asas 10 dan seterusnya kepada asas lain. Maknanya asas lain tukar kepada asas 10, tukar kepada semula asas yang kita nak yang lain pula. Okay, contoh 253 asas 6 kepada asas 9. Proses ni ialah kita gunakan nilai tempat. Okay, 2, 5, 3. Okey, 6 kuasa sifar, 6 kuasa 1, 6 kuasa 2. Kemudian darabkan dapat 2 kali 6 kuasa 2, 5 kali 6 kuasa 1, 3 kali 6 kuasa sifar. Dan jawapan dia sama dengan 105 asas 10. Selepas dah dapat 105 asas 10, kita tukar kepada asas yang dia nak iaitu asas 9 dengan kaedah pembahagian dengan asas 9. Okey, bahagi 105 dengan 9 dapat 11 bagi 6. Bahagi lagi dengan 9 dapat 1 bagi 2. Bahagi lagi dengan 9 sifar dapat 1. Maka jawapannya 1, 2, 6 asas 9. Cara asasnya konsep dia dah dapat. Boleh tak? Boleh. Okey, contoh yang berikutnya. Tukar asas 5 kepada asas 2. Macam biasa kita nak tukar asas 5, kita kena tukar asas 10 iaitu nilai tempat 3, 4, 5 kuasa 10, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2. Kemudian 3 kali 5 kuasa 2, 3 kali 5 kuasa 1, 4 kali 5 kuasa sifar. Kemudian dapat 94 asas 10. Okey, kemudian kita nak kepada asas 2, kita bahagikan dia dengan 2 sehingga habis. Okey, sehingga sifar, kemudian kita baca daripada bawah ke atas, maka kita dapat nilai 1 sifar 111 sifar asas 2. 1 sifar 1111 sifar asas 2. Okey, saya dengan cepat je lah saya terangkan konsep dia. Awak dah tahu daripada awal macam mana nak buat, cuma apa kaedah dia. Okey, bagaimana anda menukar nombor asas 2 kepada asas 8? Nombor asas 2 boleh ditukar terus kepada asas 8. Setiap digit dalam asas 8 adalah setara dengan 3 digit dalam asas 2. Okey, 1 digit dalam asas 8 kata dia adalah setara dengan 3 digit dalam asas 2. Yang pertama, langkah dia asingkan setiap 3 digit dalam asas 2 bermula dari kanan ke kiri. Ini nak tukar asas 2 kepada asas 8. Tentukan hasil tambah nilai digit bagi gabungan 3 digit asas 2. Gabungkan nombor dalam asas 8. Okey, kita lihat. Kita ada 11 sifar 11 asas 2. Okey, kemudian apa yang kita buat ialah kita daripada belakang tu kita asingkan 3 digit dia. Okey, dia dah warnakan siap-siap kat sinilah. Okey, jadi dekat sini kita akan mulakan dengan 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2 daripada belakang. Kat sini adalah 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Okey, maknanya bermula daripada sifar daripada kiri ke kanan. Okey, kemudian nilai dia kita lihat dekat sini 4 kuasa 4, 1, 2, 4. Okey, macam mana nak tahu 1, 2, 4 iaitu 2 kuasa kosong kali 1, 1. 2 kuasa 1 kali 1 ialah 2. 2 kuasa 2 kali 1 ialah 4. 2 kuasa kosong kali kosong ialah kosong. 2 kuasa sifar 2 kuasa sifar kali sifar ialah sifar. 2 kuasa 1 kali 1 ialah 2. 2 kuasa 2 kali 1 ialah 4. Dia terus masukkan, dia tak buat jalan kerja lah. Maka dimasukkan terus 4, ni 4 tambah 2, ni 2 tambah 1. Okey, tambah 1 ni 1. So dapat 7 dekat sini. 4 dia dah darabkan siap-siap ni, tambah 2 tambah sifar, 4 tambah 2 tambah sifar, maka dia dapat 6. Maka nilai dia lah 67 asas 8. Macam mana nak tukar daripada asas 2 kepada asas 8? Okey, kalau macam ni kita kat B ni pun kita boleh lihat lah. Kalau kita boleh asingkan, siap-siap macam mana kaedahnya. Kita bagi contoh kat sini, asingkan nombor dia ialah 101 3 101 3 yang kat sini disusun juga bagi 3 tapi dia paling belakang lah. Okey, kalau perhati kat sini 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2.
Ni pun mula daripada 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Okey, nilai dia dekat sini darabkan. Okey, darabkan dapat ni darabkan dapat 1, ni darabkan dapat kosong sebab dapat sifar sebab dia sifar kat sini. Okey, ni darabkan dapat 4. Ni darabkan dapat 1, ini darabkan dapat sifar, ni darabkan dapat 4, ni darabkan dapat 1. Okey, yang lain ni tak ada nilai, so tak adalah. Jadi kat sini 1, dekat sini tambahkan dapat 5, dekat sini tambahkan dapat 5. Jadi jawapannya 155 asas 8. Okey, boleh tak? Boleh. Boleh? Okey. Bagaimana menukar nombor dalam asas 8 kepada asas 2? Nombor dalam asas 8 boleh ditukar terus kepada asas 2. Setiap digit dalam asas 8 diganti dengan 3 digit yang setara dalam asas 2. Okey, maksudnya asingkan dalam setiap digit dalam nombor asas 8. Asingkan setiap digit dalam nombor asas 8. Tukarkan setiap digit tersebut kepada nombor asas 2. Gabungkan kesemua nilai digit dalam asas 2. Okay, macam mana cara dia? Kita lihat Okey, maknanya kita keluarkan satu-satu. 5, 1, 7. Okey, 7 ini untuk asas 2 adalah 1 tambah 2 tambah 4. Saya daripada belakang. Sebab kalau asas 2 dia adalah 2 kuasa kosong, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Mana yang terlibat untuk dapatkan 7? Untuk dapatkan 7, kat sini 1, kat sini 1 dekat sini ialah 2, dekat sini ialah 4. Maksudnya untuk dapat 7 adalah 4 tambah 2 tambah 1. 4 tambah 2 tambah 1. Jadi semua ni ada. Okey, kalau kita lihat dekat sini 1. Okey, untuk kita pecahkan 1 tu kepada 2 kuasa kosong, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Okey, 2 kuasa kosong ni 1, 2 kuasa 1 ni ialah 2, 2 kuasa 2 ialah 4. Macam mana nak dapat nilai 1? Hanya kat sini sahaja yang terlibat. Maka kat sini 1, yang lain semua kosong, sifar. Maka jawapan dekat sini mesti inilah sifar satu-satu. Dekat ni 1, 1, 1, 1. Okey, yang ni 5. Okey, untuk kedudukan 5 dekat sini, ini adalah 1, 2, 4. Okey, untuk dapat 5 mestilah 4 dengan 1 saja. Maka dekat sini 1, dekat sini 1. Yang sini yang tak perlu, 2 ni tak perlu tambah, sifar. Maka jawapan kita adalah 1, sifar, 1, sifar, sifar, 1, 1, 1, 1. Inilah jawapan yang kita dapat. Okey. Kita lihat pula 725. Okey, 725. Okey. 725 ni kita akan pecahkan dia. Maksudnya kita akan bagikan dia, pecahkan dia kepada 3 lah, 3 ruang. Okey, ni 3 ruang. Maknanya kat sini 2 kuasa sifar ialah 1, 2 kuasa 1 ialah 2, 2 kuasa 2 ialah 4. Okey, macam mana dapatkan 5? Mestilah 1 tambah dengan 4. Bermakna pada kedudukan 4 dan 1 dekat situ adalah 1 dan 1. Satu lagi ialah sifar. Nombor 2 pun kita akan pecahkan kepada 3 lah. Untuk 2 kuasa sifar ialah 1, ni 2, ni 4. Mana kedudukan 2? 2 kat sini. Maksudnya untuk nilai 2 ni berada di sini sahaja. Maka kat sini 1, yang lain sifar. Pun kes yang sama kat sini 1, 2, 4. Kalau lihat kat sini yang bunyi ialah 7. Jadi macam mana nak dapatkan 7? Mestilah 4 tambah 2 tambah 1. Maknanya setiap 1 tu ada 1. Maka gabungan dia 1, 1, 1, sifar, 1, sifar, 1, sifar, 1. Boleh tak? Pening kepala ke? Okey. Okey, kita lihat. Praktis kendiri 2.1b. Okey. Tukar 494 asas 10 kepada nombor dalam asas berikut. Okey, macam mana kita nak tukarkan? Ingat lagi tak macam mana kita nak tukar asas? Awak kita guna satu kaedah je. Yang senang mana? Nak buat untuk membahagi ikut nilai tempat digit atau kita nak bahagi dengan asas nombor? Bahagi dengan asas nombor. Contoh kita buat A. Okey, kalau saya nak asas 2. 494. Macam mana saya nak kena buat?
Bahagi tu. Bahagi 2. Okey, 494 bahagi 2 dapat berapa? 247. 247. Ada baki tak? Tak ada. Baki sifar. Okey, kena tulis walaupun sifar. Bahagi 2, 247 bahagi 2. 123.5. 123.5 kita tak nak. Okey, kalau 0.5 tu maksudnya apa? Baki berapa? 1/2 bagi Bagi satu. Baki 1. Okey, kemudian dah bahagi lagi 2. 61.5. 61.5. Jadi baki berapa? Satu. Baki 1. Okey, bagi 2 lagi. Berapa? 61 bagi 2. 3.5. Baki? 1. 1. Okey, bahagi lagi 2. Ni dah senang lah. 15. Baki sifar. Bahagi 2 lagi 7. Baki 1. Betul? Bagi 2 lagi 3. Baki 1. Bagi 2 lagi 1. Baki 1. Bagi 2 lagi sifar. Baki 1. Baca daripada bawah ke atas, maka jawapannya adalah 1, 1, 1, 1, sifar, 1, 1, 1, sifar atas, Asas 2. 2. Ini jawapannya. Panjang ya. Okey, saya tak nak buat semua. Saya nak buat, kita buat yang lain pula. Yang mana satu ambil asas berapa yang kita nak bahagi? Satu lagi. Asas 9. Asas 9. Okey, 494 bagi 9. Tolong saya. 54.88. 54. 0.88. Okey, 0.88 kita tak nak. Dapat, kita nak baki dia berapa? 22.25. Sekejap. 9 kali 54. 9 kali 54. Allahu Akbar. 6. 9 kali 54 ialah 486. Tolak 494. Baki dia tadi berapa? 8 Okey, betul. Masya Allah. Mana pula dia pergi Subhanallah, dia tertutup. Sorry. Hilang lah dia. Yang saya dah buat dah tadi pun hilang. Mana pergi? Pasal lah dia terhilang, Masya Allah. Cabaran betul. Tadi pada pandai mana kita? Bawah lagi sikit. Bawah lagi. Tadi. Asas 8 ni. Oh, cabaran betul. Tengok tu. Dan dia saja dengki. Alhamdulillah, dia bagi ni namanya cabaran. Cabaran belajar. Subhanallah. Okey. Dah hilang, tak apa. Tadi mana tadi? B E 494 bahagi dengan 9 tadi berapa? 54. 54 49. Bagi 8. Bagi 8. Bagi 8. Kalau misal ni awak kalikan 9 kali 54 tolak dengan 494. Nanti dapat negatif lah, tapi itu baki dia. Okey, 9 kali berapa 54? Bagi lagi 9. 6. 9 kali 6. 9 kali 6 berapa? 54. 53. 54. 54. Okey, jadi baki? Sifar. Okey, bagi 9? Sifar. Baki? 6. Okey, maka baca daripada bawah ke atas.
608 asas 9. boleh? Boleh. Okey, next kita lihat tukar setiap nombor berikut kepada nombor dalam asas yang diberikan dalam kurungan. Okey, kita lihat dekat sini 4, 8, kita ambil A dulu yang mudah. 4, 3, asas 8 kepada asas 3. Okey, mula-mula kita buat apa? 4, 3, asas 8, kita letakkan kedudukan dia 8 kuasa sifar, 8 kuasa 1. Maka kita dapatkan nilai dia 4 kali 8 kuasa 1, 4 kali 8 lah. Tambah dengan 3 darab 8 kuasa sifar ialah 1. Maka kita dapat 4 kali 8 berapa? 32. 32 tambah 3 sama dengan 35. Asas 10. Okey, seterusnya kita nak tukar kepada asas 3. Kita kena bahagikan dengan 3. 3. Okey, jadi 3 kali berapa? 35 bahagi 3 dapat berapa? 11. Betul? Bagi 2. 33 betul Okey, bahagi lagi 3. 3. 9 bagi berapa? 2. Betul? Kemudian bahagi lagi dengan 3. 1 bagi sifar. Bahagikan lagi dengan 3. Dapat sifar bagi 1. Maka kita dapat 1 sifar 22 atas 3. 3. Boleh? Boleh. Okey, dengan cepat. Kita buat, kita nak ada tak lama? Kenapa dia terkeluar ni? Oh ya, subhanallah. Cabarannya 2.1b. Kenapa ni? Tangan saya ke ni? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, nak cepat lagi dia jadi macam ni. Cabaran betul. La ilaha illallah. Okey, kalau kita lihat kat sini ada asas 4 kepada asas 6, asas 3 kepada asas 8, asas 5 kepada asas 8, asas 7 kepada asas 2, asas 9 kepada asas 4. Okey, tak ada asas 8 kepada asas 2. Jadi semua kena buat direct, kena buat step ada 2 langkah. Okey, cuba kita buat yang E. Okey, E pula. 1, 1, 3, 4, asas 5. Okey, proses pertama apa dia? Apa perlu buat? Saya kena Tukar letak asas 10. nilai tempat. Okey. Kemudian saya kena buat apa? Darabkan setiap 1. 1 darab 5 kuasa 2 tambah 3 darab 5 kuasa 5 kuasa 1 tambah 4 darab 5 kuasa 4 darab sifar. 5 kuasa sifar. Okey, maka kita dapat 5 kuasa 3, 125, betul? 1 darab 5 kuasa 2, 25, betul? Tambah, kalau saya silap beritahu 3 tambah 4 darab 1, 4. Ya? Okey, bantu saya kira berapa? 157. 157. Okey, apa step yang berikutnya? Bahagi dengan 3. Bagi dengan? Bagi dengan 8. Salah. Okey, 157 bahagi dengan 8. Okey, berapa? 157 bahagi 8. Dapat? 19.6. 16. Ya Allah. Allah. Subhanallah. Alhamdulillah, nasib baik tak hilang. Ya Allah, ya Tuhanku, cabaran-cabaran. Okey, berapa tadi? 19. 19.6 dulu. Okey, 19. Okey, sekarang 19 ni kita nak tahu berapa. Point 625 ni kita kali dengan 8. Betul tak?
Sekejap 19 tolak 19 sama dengan 5. Baki 5 Betul tak? Okey, bahagi lagi Betul. 8. Dapat 2. Betul 19 bagi 2 3. 8 kali 3 8 kali 2 16 kan? Betul. Baki dia 3 16 3. Betul ni? Betul. Kemudian bahagi lagi bagi 2 pula. Bagi 8 sifar bagi Baki 2. 2. Kita baca daripada bawah ke atas, jawapannya ialah 2 2, 3, 5 asas. asas 8. Okey. Cukup saya buat 2 saja. Cukup. Macam-macam cabaran. Tukarkan nilai digit 5 dalam nombor 154 asas 6 kepada nombor dalam asas 3. Okey, macam mana tu? Dia nak digit 5 saja. Tukar nilai digit 5 dalam 154. So kita ada untuk nombor 3 kita ada 154 asas 6. Kita nak 5 saja, bermakna ni pada 5 kuasa 1. Ni adalah pada 6 kuasa 1 asas 6. Kenapalah saya nak letak 5? Okey, maksudnya nilai digit 5 dekat situ ialah 5 kali 6 sama dengan 30. 30. Jadi 30 dia nak dalam asas 3. Maka kita buat 30 bahagi 3. 30 bahagi 3 dapat 10 bagi sifar. Bagi 3 lagi dapat 3. bagi 1. 1. Okey, bahagi lagi 3. Sifar. Salah. 1. 1 bagi sifar. Bahagi lagi 3. Sifar bagi 1. Maka jawapannya adalah 1 sifar 1 sifar asas 3. Nombor macam asas 2. Betul? Okey, nombor 4. Tukar setiap nombor berikut nombor dalam asas 8. Okey, kita ambil contoh B. 1 1 1 sifar asas 2. Macam mana nak buat? Kita kena bahagikan dia 3. Betul? Mana lain? Kita kena bahagikan dia kepada 3. Okey. Kat sini ialah 2 kuasa sifar ialah 1. 2 kuasa 1 ialah 2. 2 kuasa 2 ialah 4. Nilai dia, nilai tempat saya terus dapatkan nilai. Yang paling kiri ni 1. So dekat sini yang ada nilai ialah 1 dengan 1. Nampak tak? Nampak. 1 dengan 1. Jadi kat sini 2 tambah dengan 4. Dapat nilai dia berapa? 6. 6. Okey, kat sini nilai dia ialah 1. So 1 sahaja. Kat sini 1. Jadi nombor dia adalah 16 asas 8. Okey, ini untuk B. Okey, cuba kita lihat. Nak berapa contoh? Kita lihat D. D kita ada 1 sifar, 1 sifar, 1 sifar. Okey, kita kotakkan 3. Okey. Betul? Betul. Okey, sekarang nilai kat atas dia ialah ini 1, 2, 4. Ini 1, 2, 4. Maksudnya kalau kat sini 2 sahaja yang terlibat. Sebab dekat sini 1 ni dah sifar, ni sifar. Okey, kat sini 1 dan 4. Ini sifar. Jadi berapa nilai dekat sebelah kanan? Apa nilai dia kat sini? 4 tambah 5. 4 tambah 5? 4 tambah 1. 4 tambah 1. Jadi kat sini 5. Okey, sebelah kiri? Saya salah. Salah. Yang kat sini yang 5. 4 tambah 1. Allahu Akbar. Okey, yang sebelah kanan? Terbalik saya. Ni berapa? 2. Ni saja. Dapat 2? Ya, betul. Jadi jawapannya 52 asas 8. Okey. Kita ambil F. F ni agak panjang sikit. 1 ni F 1 1 1 sifar 1 sifar 1 sifar 1. Betul tak nombornya? Ke ada tersilap? Betul
1, 1, 1, sifar, 1, sifar, 1, sifar 1. Okey, ni kita kotakkan di 3, 3, 3. 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Okey, nombornya berapa ni? Semua 3, 3. 4 tambah 2 tambah 1. 7, betul? Betul. Okey, yang ini hanya 1 kat tengah-tengah. Berapa nombor dia? 2. 2. 2. Yang ini tepi 4 kiri kanan. dengan 1. Kat situ 5. 5. So 7, 2, 5 asas 8. Okey, kita lihat tukar nombor berikut kepada nombor asas 2. Kita ambil 43. Maksudnya satu nombor ni, 43 ni ada 3 ruang. 4 ni ada 3 ruang. Okey, kat sini saya bahagikan dia untuk nombor 4 dengan nombor 3. Okey, yang ini 1, 2, 4, 1, 2, 4. Untuk jadi 3, apa tambah apa? 4 tambah 2 tambah 1. Yang mana satu yang kombinasi untuk jadi 2 3? tambah 1. Okey, kat sini 1, 1, kat sini 1 tambah sifar. 2. Okey, untuk jadi 4, kat sebelah ni, untuk jadi 4, 4 je. 4 je. Jadi 1 sifar, sifar. Maka kita dapat 1 sifar, 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 1, 1, asas 2. Ini sama dengan 43 asas 8. Ini A. Boleh? Okey, kita cuba E. 6, 3, 5. Asas 8 ni. Okey, kenapa saya buat jarak-jarak? Sebab ni nombor dia banyak. Jadi saya buat 3 tempat, 3 space, 3 space. Kat sini 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Okey, macam mana saya nak buat untuk dia jadi 6 dulu? Apa tambah apa? 4 dengan 2. 4 dengan 2. Jadi ini sifar. Untuk 3? 2 tambah 1. 2 tambah 1. Kat 2 sini dengan sifar. 1. Okey, untuk 5? 4 tambah 1. 4 tambah 1. Kat sini sifar. So jawapan kita adalah 1, 1, sifar, sifar, 1, 1, 1, sifar, 1, asas 2. Susah ke senang? Boleh tak? Boleh. Perlu tak? Perlu tak contoh lain? Cukup? Cukup. Cukup Okey, kalau tak faham lagi maklumkan. Jangan senyap-senyap. Sekejap, Bagaimana Cik. kan? Okey, boleh? 1, Saya 2, teruskan, 4 tu macam mana? Tak, kenapa 1, 2, 4? Mana 1, 2, 4? Oh, 1, 2, 4 ni tempat untuk dia daripada tugas asas 8 kepada asas 2. Sebenarnya saya ringkaskan kepada 2 kuasa kosong. 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. 2 kuasa kosong kan 1. 2 kuasa 1 kan 2. 2 kuasa 2 kan 4. Oh, so semua kalau nak tukar asas 2 ke asas 8, 1, 2, 4. Ya, dia asas 2 daripada asas 8 kepada asas 2. Okey, saya ulang balik Yang F, kita ambil contoh F. Kita ada 2, 4, 3. Asas 8, bila kita nak tukarkan kepada asas 2, kita perlu 3 tempat yang asas 2 tu. Bermula daripada belakang dia, 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Maksudnya setiap digit untuk asas 8, satu asas 8 tu adalah 3 tempat asas 2. 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Jadi 2 kuasa sifar ni sebenarnya 1. 2 kuasa 1 ni 2. 2 kuasa 2 ni 4. Jadi saya terus letak 1, 2, 4 untuk saya senang nampak. Kalau bentuk macam tu kan saya tak nampak sangat. Jadi bila saya nampak 1, 2, 4, jadi saya apa 3 ni kombinasi dia? Dekat sini 1, 1. Betul? Apa 4 dekat sini? Apa tambah apa? So kat sini dah ada 4. Maka sini 1 lah 4. Yang lain sifar. Okey, kat sini 2. Maka kat sini 1. Yang lain semua sifar. Tapi saya tak perlulah tulis sifar 1 sifar. Jadi jawapannya adalah 1 sifar 1 sifar 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 1, 1 asas 2. Boleh? Boleh, Cik. Perlu penerangan lain lagi? Perlu contoh lain? Tak. Maksudnya kalau asas 8 awak jumpa, nak tukar asas 2. Dia kes istimewa. 8 asas 2,
2 asas 8. Maksudnya kalau 2 asas 8 yang contoh kalau kita nak tukar balik saya ambil yang ni. Saya ambil nombor ni. Kalau saya nak tukar kepada asas 8 balik, maknanya saya kena pecahkan dia kepada 3. Okey, saya kena pecahkan dia kepada 3. Okey, saya kena pecahkan dia kepada 3. Macam ni. Macam tadilah. Maknanya dekat sini yang pertama nilai dia 1, 2, 4. 1, 2, 4. Kemudian saya campurkan. Okey, ini ada 1, ni 1 bermakna ni 3. Okey, ini kat sini 1 saja, kat sini 4. So dia ada 4, 3 asas 8. Balik semua dia jawapan. Nampak? Nampak. Macam dia hanya asas 8 dan asas 2. Ni kes istimewa lah. Okey? Bagaimanakah anda membuat pengiraan yang melibatkan operasi tambah dan tolak bagi nombor dalam pelbagai asas? Operasi tambah dan operasi tolak dalam asas nombor boleh dijalankan dengan 2 kaedah berikut. Bentuk lazim iaitu cara menulis nombor secara menegak dalam operasi tambah dan operasi tolak. Macam biasa, macam masa belajar darjah 1, darjah 2. Kita buat proses operasi. Penukaran nombor dalam suatu asas kepada asas 10. Tukarkan dulu nombor tu kepada asas 10, lepas tu tukar balik kepada asas yang asal. Okey, ada 2 kaedah. Okey, kita lihat bentuk lazim. Tambah digit diberikan bermula dari kanan ke kiri. Hasil tambah digit dan asal ada asas 10 ditukar kepada asas yang diberikan untuk ditulis dalam ruang jawapan. Masa tambah tu walaupun dia asas yang lain, bila ditambah ikut bentuk lazim, jawapannya itu adalah dalam asas 10. Kemudian kita tukar balik kepada asas yang kita proses tu. Proses ini akan berulang sehingga semua digit dalam nombor selesai ditambah. Okey, penukaran asas. Tukar nombor kepada asas 10, lakukan operasi tambah. Tukar semula jawapan dalam asas 10 kepada asas yang dikendaki. Okey, kita tengok contoh dia. Okey, hitung ini asas 2. 1 sifar asas 2 tambah 1 asas 2. Okey, ini bentuk lazim yang awak gunakan masa awak sekolah rendah dahulu. Okey, 1 sifar 1 tambahkan. Bila awak tambah, awak dapat hasil tambah tu sebenarnya dalam asas 10. Macam ni, sifar tambah 1 dapat 1. Sifar tambah 1 ni dapat 1. Ni 1 ni dalam asas 10. Kita tukar balik, 1 dalam asas 2 pun sama, dia tetap 1. Okey, jadi ni tukar jawapan dia 1. Letak 1 asas 2 lah dalam asas 2. Kemudian 1 tambah 1 adalah 2. 1 tambah 1 ni 2. Asas 10 2. Tapi dalam asas 2, 2 ni adalah 1 sifar. Jadi kita ambil sifar. Okey, sifar ni kita letak sini, 1 ni kita bawa naik atas. Okey, kemudian dalam asas 1 tambah 1 ialah 3 dalam asas 10 3. Dalam asas 2, 3 tu adalah 1 1. Maka jawapan dia 1 dan kemudian naik 1 dapat 1. Jadi jawapannya adalah 1 sifar 1 asas 2. Okey, nak tukar asas. Macam mana cara kita nak tukar asas? Kita nak tukar supaya nombor ni kita tukarkan dalam bentuk asas 10. Maknanya 1 sifar tukarkan dapat 6. 1 tukarkan dapat 7. Maka tambahkan macam biasa 13. Kemudian 13 tu kita bahagi 2, kita dapat gunakan kaedah untuk tukar kepada asas lah. Bahagi 2, 6, bagi 1, bahagi 2 lagi 3, bagi kosong, sifar. Bahagi 2 lagi 1, bagi 1. Okey, bahagi 1 dapat sifar. Okey, yang kita baca daripada bawah ke atas, jawapannya 1 sifar 1. Okey, samalah dua-dua jawapan. Tapi kaedahnya lain-lain. Boleh tak? Boleh? Okey. Kita lihat untuk berikutnya. 673 asas 8 tambah 175 asas 8. Okey, kalau kita lihat kat sini tambah biasa. 5 tambah 3, 8. Kat sini 5 tambah 3, 8. 3 tambah 5, 8. Daripada kiri ke kanan ni dia punya kiraan. 8 ni bila kita tukar kepada asas 8 ni kita tukar kepada asas 8 macam kaedah biasalah. Kita nak tukar kepada asas 8, kita bahagikan 8 bahagi macam kaedah yang awak ni lah. Kalau misalnya awak tak tahu macam nak tukar. 8 bahagi 8, 1 bagi sifar. Kemudian 8 bagi 8, sifar bagi 1. Tu yang dapat 1 sifar.
Jadi sifar tinggal kat bawah, 1 naik atas. Okey, tambahkan 7 tambah 7 tambah 1 ialah 15. So 15 kita dapat, kita tukar kepada asas 8. So kita buatlah kiraan 15 bahagi dengan 8 dapat 1 bagi 7. Bahagi lagi dengan 8 dapat sifar bagi 1. So 17 kita dapat. Jadi kat sini 7, kemudian naik atas 1. Tambah lagi 6 tambah 1 tambah 1 dapat 8. So 8 tadi adalah satu sifar. Okey, jadi sifar kat sini 1 kat atas, kemudian 1 kat bawah. Okey, ataupun awak guna kaedah penggantian. Gantikan dahulu dengan asas 10, 6, 7, 3, asas 8. Macam ni nak tukar, awak dah tahu kan? 6, 7, 3, asas 8. Ni 8 kuasa sifar, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, darabkan, tambah, dapat 4, 4, 3, asas 10. Ni pun sama, dapat 125 asas 10. Kemudian awak tambahkan dia, kemudian bahagikan dengan 8 untuk dapatkan nilai 1070 dalam asas yang adalah asas 8. Ini ada dua kaedah. Kaedah pertama atau kaedah kedua. Itu awak prefer yang mana? Okey, sama juga kes. Saya ada beberapa contoh tapi bendanya samalah. 1837 campur dengan 765. Tambah. Okey, boleh tak faham konsep ni? Apa-apa asas pun dibagi, macam mana nak tambah. Kalau asas dia berbeza, apa awak kena buat dulu? Awak kena samakan dulu asas baru boleh tambah. Ataupun awak samakan dia asas kepada asas 10, tambahkan, kemudian bagi dia punya jawapan dalam asas yang dia nak atau dalam asas 10. Boleh? Boleh. Okey. Bentuk lazim untuk tolak. Tadi tambah bermaksud bila kita tambah di dalam asas 10 tukar kepada asas yang kita nak. Kalau dalam bentuk lazim Okey, kalau tolak digit yang diberi bermula dari kanan ke kiri. Okey, paling kanan sampai ke kiri. Kemudian digit hasil tolak ditulis di ruang jawapan. Digit hasil tolak ditulis dalam ruang jawapan. Hasil tolak sentiasa tidak melebihi asas yang diberikan dan nilainya bersamaan asas 10. Okey, maksudnya nilai tu adalah nilai asas tu dan dia juga adalah sama dengan nilai asas 10. Tak perlu tukar sebab dia tak lebih. Kalau lihat tambah tadi biasa dia akan lebih macam ni. Dia asas 9 tapi jawapan dia 12. Tu yang kita kena tukar balik. Okey, tapi kalau tolak biasa dia tak lebih. Proses ini berulang sehingga semua digit dalam nombor selesai ditolak. Okey, tolak nombor penukaran asas macam biasa juga. Okey. Tolak nombor kepada asas 10 dan lakukan operasi tolak. Maknanya dua-dua asas yang kita nak tolak tu kita tukar kepada asas 10. Kemudian kita tukar semula dia kepada asas yang kita nak tu lah. Okey, contoh dekat sini. Okey, 4005 asas 6 tolak 325. Okey, kalau awak perhatikan dekat sini 5 tolak 5 sifar. Okey, kemudian sifar ni tak boleh. Dia asas 6 ni awak ingat. Bila kita pinjam, dia tak boleh, sifar tolak 2 tak boleh pinjam sebelah. Sebelah pun sifar tak boleh pinjam sebelah. Sebelah ada 4. Jadi 4 ni pinjam 1 tinggal 3. Bila bawa ke sebelah, oleh kerana dia asas 6 bermakna bila kita pinjam tu nilai dia 6. Okey? Jadi kita bawa ke sebelah, kita pinjam tinggal 5. Kat sini akan jadi 6. Macam kalau asas 10, bila kita pinjam kita dapat 10. Tapi kalau dalam asas lain tu, kita akan pinjam ikut asas dia. Okey, jadi ni 5 tolak 5 tadi habis, 6 tolak 2 tinggal 4, 5 tolak 3 2, 3 tolak 3 tak ada apa-apa tolak, tinggal 3. So jawapan dia 324. Okey, kalau tukar asas ni macam biasalah, kena tukar banyak kerja sikit. Okey. Kemudian kalau macam ni saya buat, dia dah ada kat nombor kat situ, saya buat jumlah 6 2 4 1 tolak 613. Okey, ni asas 7, asas 7 kalau tolak. Okey, 1 tak boleh tolak 3. Pinjam sebelah jadi 7. Nilai 7 kalau misalnya pinjam sebelah jadi 7. Jadi kat sini tambah 1 jadi 8. Maka 8 tolak 3 akan jadi 5. Okey, 3 tolak 1 2. Okey, 2 pinjam sebelah tak cukup untuk tolak 6. Maka kat sini tinggal 5. Bila pinjam tu nilai dia 7. Jadi 7 campur 2, 9. 9 tolak 2 akan jadi 3. Okey, jadi 5. Jadi jawapannya 5, 3, 2, 5 asas 7. Tolak macam tak susah sangat. Tapi bila pinjam nilai yang kita pinjam tu mesti sama dengan nilai asas. Okey, boleh faham tak? Boleh?
Boleh. Boleh. Awak masih boleh ikut ke dah penat sangat dah ni? Tinggal Boleh sikit je ikut. lagi Boleh? Boleh. Okey, next. Yang ni tolak dia punya contoh ni pun tak ada masalah lah. Penukaran daripada asas 7 kepada asas 10. Kemudian awak tolakkan, kemudian tukar balik kepada asas 7 dengan bahagi 7. Okey, ini sama juga nilai dia. Okey, saya tak terangkan lah sebab asas dia semua sama. Okey, kita lihat praktis kendiri 2.1c. Okey, ini adalah last lah ni. Okey, hitung nilai bagi setiap operasi tambah yang berikut. Kita lihat, kita nak cuba mana? Okey, ada idea? Kita ambil A dululah yang paling senang ke nak B? B Kita ambil B lah 1, 1, sifar, 1, 1. Nak bentuk lazim ke nak tukar? Bentuk lazim. Bentuk lazim. Okey, 1, 1, sifar, 1, 1. Saya ambil yang ini daripada belakang. Ni ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5. Ni pun 1, 2, 3, 4, 5. So, dia setara. 1, 1, 1, 1, sifar. Asas 2, asas 2. Okey. Bila kita tambah, 1 tambah sifar dapat 1. Ada masalah? Okey, 1 tambah 1 dapat 2, betul? Kan? Betul. Okey, dapat 2 bermaksud kita bahagi dengan asas dia. Dia adalah 1 bagi sifar. Bagi sifar. Bahagi 2, sifar. Bagi 1. So kat sini sifar, 1 sifar 1 sifar, jadi kat sini sifar naik 1. Okey, 1, 1 pun 1 sifar, betul? 2 tu adalah 1 Betul. sifar, tadi sama kan? Okey, ni 1, 1. So 1, 1. 1, 1 ni adalah 3. 1, 1, 1 ni adalah 3. Kalau 1 sifar ni 2, tambah lagi 1 dapat berapa? 1, 1 kan? Kan? Kalau 2, 1 sifar. Kalau 3, maksudnya 1 sifar tambah 1 lagi kan? Jadi 1, 1. Betul tak? Betul. Okey, jadi dekat sini 1, dekat sini 1. Kat sini pun 1, 1. Jadi jawapannya ialah 1, 1, 1, sifar, sifar asas 2. Boleh? Kaedah ni Boleh. macam mana Okey, kita ambil F pula. Asas 4. 1, 3, 3 sifar asas 4. 1, 1, 2 sifar asas 4. Okey, jawapan? Sifar daripada kanan ke kiri. 3 tambah 2, 5. Boleh tak saya letak 5 kat situ? Tak boleh. Boleh. Jadi saya kena buat apa? 5 bahagi dengan 4. 1 bagi 1. 1 bagi 4, sifar bagi Bagi 1. sorry. 4 kat sini. Sifar bagi 1. Dah pening kepala dah. Jadi kat sini adalah 1, 1, betul? Betul. Dekat sini 1, 1. 1. Okey, sekarang 3, 4, 5. Sama kan? 5 juga. Jadi pun sama. 1, 1. okey. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 dapat 3. 3 lebih tak daripada 4? Tak. Jadi kita boleh terus tulis. Jawapannya 3, 1, 1. 1 sifar Asas asas 4. 4. Okey, cukup tak 2 ni untuk awak? Cukup. Cukup. Okey, kita lihat untuk tolak pula. Okey, kita nak pilih yang mana? Cuba awak sebut je. F. G. I? F. I, betul F. F F ke I? Tak kisah. Tak kisah. Tak kisahlah Saya dah tulis I dah, tak apalah 3, 5, 3, 1 asas 6. Nanti F Oh nak juga. 3, 5, 3, 1 asas 6 tolak dengan 1, 1, 4 asas 6. Kedudukan dia mesti sama. Masa awak sekolah rendah dah tahu macam mana nak tolak kan. Okey, asas 6. 1 tolak 4 tak boleh, apa kita buat? Pinjam sebelah. Pinjam sebelah, kat sini tinggal 2. Jadi kat sini jadi berapa? 7. 7. 7 tolak 4? 3. 3. 3. 2 tolak 1? 1. 1. 5 tolak 1? 4. 4. 3 tolak tak ada apa-apa? 3. 3 asas 6. Okey, tolak agak senang. Okey, tadi awak nak F Okey, kita ambil lah. 1 sifar, 3 sifar tolak dengan ni tolak. Ya Allah, dah sekolah rendah dah belajar tapi tak nak buat 1, 2, 2 asas 4.
Dia nak cepat aja. Okey, Sifa tolak 2 tak boleh. Apa kita kena buat? Pinjam. Pinjam. Okey, pinjam tinggal 2. Kat sini jadi apa? 4. 4. 4 tolak 2. 2. 2 tolak 2. Sifa. Sifa. Okey, sekarang Sifa nak tolak 1 tak boleh. Apa nak buat? Pinjam. Pinjam. Dapat berapa? 4. 4. 4 tolak 1. 3. 3. Asas 4. Jadi ini jawapan dia. Okey, satu lagi. Yang mana kita nak buat? Last. K. Okey, K ialah 6026 tolak 243. Asas 7. Betul tak yang saya tulis ni? Takut salah nombor dia. Okey, 6 tolak 3. 3. 3. Yang asas 7. Okey, 2 tolak 4. Pinjam tak boleh. Pinjam tak boleh, tak ada. Pinjam sebelah lagi. Ni 5. Okey, ni dia pinjam dapat berapa? 7, 9. 9 tolak 7. Kat sini 7. Bawa ke sebelah dia nak pinjam. Jadi kita tinggal 6. So dia tinggal berapa? 9. Ni akan jadi 9. Okey, 9 tolak 4. 5. 5. 6 tolak 2. 4. 4. 4. 5 tolak tak ada apa-apa. 5. So jawapannya 5, 4, 5, 3 asas 7. Boleh? Boleh. Okey, kita lihat bagaimana anda menyelesaikan masalah melibatkan asas nombor. Okey, kita ni ada satu masalah yang kita akan cuba selesaikan. Okey, kalau kita lihat dekat sini, dia kata jadual di atas menunjukkan kajian tentang cara 200 orang murid hadir ke sekolah. Ada 200 orang pelajar. Okey, tentukan bilangan murid yang hadir ke sekolah dengan menaiki bas dan menaiki kereta dalam asas 4. Okey, macam mana kita nak tukar dahulu? Sebelum kita tukar, kita kena tahu bilangan sebab kat sini dinyatakan peratus. Okey, kalau misalnya 100 orang, kalau 25% tu 25. Jadi kalau 200 orang dia mesti kali 2, betul tak? Betul. Jadi bilangan dekat sini bas berapa orang? 50. 50, kereta 80. 80, jalan kaki 34. 34, basikal 20. 20, motosikal 16. 16. Okey, sekarang dia nak tentukan bilangan murid yang hadir ke sekolah dengan menaiki bas dan menaiki kereta dalam asas 4. Dia naik bas dan dia naik kereta dalam asas 4. Berapa naik bas, berapa naik kereta? 50, 80. 50, 80. Okey, ini pada muka surat berapa? Sekejap saya tengok. Soalan ini pada muka surat 49. Okey, jadi jumlah yang naik bas dengan naik kereta 50 dan 80, berapa orang semua? 130. 130. Okey, 130. Jadi macam mana kita nak dapatkan dalam asas 4? Bahagi dengan? Bagi yang 4. Bahagi dengan 4. So 130 bahagi 4. 32. 22.5. 32. Baki? 1. Bagi 1. 32 kali 4 sama dengan 128. Baki 2. Baki 2. Okey. Bahagi lagi 32 dengan 4 dapat berapa? 8. 8. Baki berapa? Sifar. Okey, bahagi lagi dengan 2. Baki berapa? Bahagi dengan 2. Bahagi lagi dengan 4. Dapat? 2. Baki? 2. Bagi Sifar. Bagi lagi dengan 2. Dapat? 4. Bagi lagi dengan 4. Astagfirullahaladzim. Bagi lagi dengan 4 dapat sifar. Baki? 2. 2. So jawapannya adalah 2 sifar 2 sifar 2 2 asas 4. Okey. Saya suka sangat bersilam Allahai. Boleh tak? Boleh. Okey, kita lihat seterusnya dia nak B pula. Hitung jumlah alamat hilang tadi ni 50, 80, 34, 20, 16. Okey, hitung jumlah murid yang hadir ke sekolah dengan menaiki bas dan menaiki kereta. Tadi A dah selesai. Okey, B pula. Hitung jumlah murid yang hadir ke sekolah dengan menaiki bas dan menaiki kereta dalam asas 4.
Okey, tadi bas dengan Tadi tentukan bilangan murid Bilangan murid yang hadir ke sekolah. dan jumlah tentukan bilangan murid yang hadir ke sekolah dengan menaiki bas dan menaiki kereta dalam asas 4. Astaghfirullahalazim. Saya terus buat pada B jumlah. Maknanya A ni kita tak betul-betul dah tadi tadi dia nak bas tadi 50. So 50 A A tak settle, B yang settle. Apalah hai. Cikgu dia ni kan 50 bagi 4. Bas ini bas. 50 bagi 4 berapa? 12.5 12. Okey, 4 kali 12 berapa? 48. 48 bagi 2 2. 2. Okey, bahagi lagi 4. 3 3. 3 bagi Sifar. Sifar. Okey, bahagi lagi dengan 4. Sifar. Sifar bagi 3. 3 3. Okey, jadi 50 bas adalah 3 daripada bawah ke atas 3 sifar 2 asas. asas 4 Baik. Okey, kereta. Kereta berapa? 80 80 bahagi 4. Dapat berapa? 20 20. bagi Sifar. sifar bahagi 4. 5 5 bagi sifar Sifar. bahagi lagi 4. Sifar. 1 1. bagi Bagi 1. 1 bahagi lagi dengan 4. sifar Sifar bagi 1 1 Satu. daripada bawah ke atas. 1 Satu, sifar sifar bagi bagi asas 4. 4 La ilaha illa anta. Okey. Tadi kita terus tambah, kita bahagi, dapat B. Tapi kalau kita nak gunakan ini, kita tambahkan, kita buat yang A balik. B pula. 302 asas 4 campur 1 sifar asas 4. Bila kita tambah dapat 2 sifar. 3 tambah 1 4. 4 kita bahagikan dengan 4. Sebab asas 4 ni akan dapat 1 bagi sifar. 4 sifar bagi 1 bagi 1. So 1 sifar. Jadi sifar naik atas 1. 1 tambah 1 2 Jawapan ni sama kan? sama Sama. Tengoklah. Apa lagi ni? C. Hitung beza antara bilangan murid yang hadir ke sekolah dengan berjalan kaki dan menunggang motosikal dalam asas 7. Yang hadir ke sekolah dengan berjalan kaki. Berjalan kaki lah 34 kan? Okey. Menunggang motosikal. Motosikal 16. ialah 16. So kita nak hitung beza. Kita nak tukar dulu ke atau kita terus tolak baru kita tukar? nak Tolak lah dulu kan, lebih senang. So 34 tolak 16 dapat 18. 18. Ya. Okey, ni dalam asas 10. Maka kita tukar dia dalam asas 7. 18 bahagi dengan 7. 7. Dapat berapa? 2 Bagi bagi 4 Baik. bahagi 7 dapat Sifar. sifar bagi Bagi 2. 2. So tu baca daripada bawah ke atas dapat 2, 4. 4. asas 7 7. Okey, settle. Praktiskan diri 2.1D. Kalau saya lihat di sini baca kat sini kan macam dia salah aja. Dia kata seutas tadi dipotong kepada 4 bahagian. Kalau lihat di sini ada berapa bahagian dia potong? 3. Patutnya dekat sini bukan 4 tapi 3 3 bahagian yang sama panjang. Tentukan nilai X. Okey, kalau perhatikan dekat sini asas dia, kat sini asas 5, kat sini asas 7, kat sini asas 4. Macam mana kita nak buat supaya kita nampak apa nilai dia? tukar asas sama kan Tukar asas yang sama. Asas apa? 10. Asas 10 Jadi ini 5 kuasa kosong, 5 kuasa 1 untuk setiap nilai digit dia. So kat sini kalau 5 kuasa kosong ialah 1 kali kosong, kosong tambah 5 kali kuasa 1 ialah 5. 5 kali 4, 20 20. Maka nilai 20 tambah kosong, 20 tambah sifar ialah 20. Okey, dekat sini pula kita tukar. Yang ini ialah
4 kuasa sifar, 4 kuasa 1, 4 kuasa 2. Okey, 4 kuasa sifar ni memang sifar lah. Yang ini 4 kuasa 1 ialah 4 kali 3. 4 kali 3 ialah 12. Okey, tambah dengan 4 kuasa 2 ni 16, betul? 16 kali 3 dapat berapa? 48. Okey, 48. 48 tambah 12 dapat? 60. 60. Okey, 60. Sebab dia kata sama panjang, maksudnya kalau daripada sini ke sini ialah 60, kat sini 20. Bacaan ni sifar, ke sini 20. Maksudnya ke sini berapa agaknya? 20. Mestilah 20 kan. Ni 20, ni sini 20, ni pun 60. Sebab kita nak pastikan betul tak? Jadi kat sini 20, dekat sini mestilah berapa? 40. 40. Jadi macam mana kita nak tahu nilai X tu? Ni apa? 40 bahagi 7. Ya, betul. 40 bahagi 7. Berapa 40 bahagi 7? 7 kali 5, 35, betul? Betul. Betul. Jadi kita nak letak apa tu? 5 bagi 5. Okey, bagi 5. Okey, bahagi lagi dengan 7. Sifar. Sifar bagi 5. 5. Baca daripada bawah ke atas. 5 atas asal 7. 7. Okey. Kita dah settle sebab kalau lihat muka surat 50, soalan 2, 3, 4 ni saya dah bagi kepada awak sebagai latihan. Betul? Jadi saya tak boleh nak bincang. Nanti bocor jawapan dia ya. Apa dia? Ada apa masalah? Tak ada. Okey. Alhamdulillah bab 2 telah tamat. Tahniah kepada semua. Jadi kita dah habis bab 2 pada hari ini. Alhamdulillah. Okey, boleh faham tak semua yang kita belajar hari ini? Boleh. Tapi itulah kan. Awak kena siapkan apa? Buku nilai untuk tajuk asas nuzul. Okey, terima kasih semua. Tahniah dah berjaya menghabiskan. Terima kasih kerana awak berjaya menghabiskan walaupun kita terpaksa ambil masa yang panjang dan padat jadi hebatlah awak dapat habiskan dalam masa yang agak singkat ni. Terima kasih. Ada apa-apa nak tanya? Apa-apa nak cakap? Tak ada. Tak ada. Okey. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih cikgu. Selamat berehat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih Okey, cikgu. sama-sama. Cikgu. Sama-sama. Terima kasih. Okey, terima kasih semua.